Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke bab An-Nasab. Okey. Tanpa kita membuang masa, mari kita lihat apakah itu yang ada di dalam bab nasab untuk kita pelajari pada hari ini. Baik. An-Nasab seperti mana bahasa Arab dia dan begitulah juga makna di bahasa Melayu dia adalah nasab, nisbah, rantaian, lingkaran. Banyak makna dia. Kita orang cari mana sesuai. Okey. Mari kita lihat pada takrifnya. Ini adalah ilhaq akhir ism ya an musyaddada maksur ma qablaha lidalalah an nisbah syai'in ila akhar biqasdi tawdih atau takhsis. Dari segi takrif, nasab ni adalah mempertemukan pada akhir sesuatu isim itu, mempertemukan ya yang bersyaddah, yang maksur ma qablaha yang kasrah sebelumnya, untuk menunjukkan nisbah sesuatu kepada yang lain dengan tujuan taudih, memperjelaskan ataupun takhsis. Okey. Misalu dzalik nahwu, okey, tengok pada contoh Maki nisbah kepada Mekah, Azhari nisbah kepada Azhar, Hamui dinisbahkan kepada Humah, Nawawi dinisbahkan kepada Nuwah, Muhammadi wa Baghdadi nisbah kepada Muhammad dan Baghdad. Okey. Awalan al-gharadu min nasab. Okey. Yuqsadu bihi amran. Okey. Gharad dalam bab nisbah adalah dimaknakan dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama adalah at-tawdih, iaitu memperjelaskan, seperti kata-kata ana Malizi. Saya orang Malaysia. Jadi Malizi di sini ya nisbah ikhtisaran di jumlah. Ana min Malaysia wa Malaysia watani. Jadi ana Malizi di sini dia menggunakan nasab untuk menjadi taudih. Taudih di mana? Ana Malizi yang mana asalnya dia hendak memperkatakan ana Malizi, ana min Malaysia wa Malaysia watani. Aku daripada Malaysia dan Malaysia adalah negaraku. Jadi ia menunjukkan kepada penerangan sesuatu benda. Adapun atsani at-takhsis nahwu qauluka, yang kedua adalah pengkhususan. Seperti mana kita katakan ana Syafi'i, ana Kimyai, ikhtisaran li jumlah. Ana mutakhassis fil fiqh Syafi'i atau al-kimia. Jadi yang kedua adalah tujuan untuk menggunakan nasabnya adalah takhsis, iaitu kita mengkhususkan dalam sesuatu. Kalau bahasa Inggeris kita kata specialist, tapi not exactly specialist but close to it lah. Okay, contoh ana Syafi'i, aku Syafi'i, Syafi'i ayyu. Jadi nampak ni ya, ataupun ana Kimyai, dia adalah singkatan ikhtisar li jumlah, singkatan pada jumlah. Aku berjurusan khusus dalam fiqh Syafi'i. Ana mutakhassis fil fiqh Syafi'i, ataupun Kimyai, ataupun pada chemistry. Okey. Thaniyan, kaifiyah an-nasab lil asma'i mukhtalifah. Cara-cara untuk menggunakan nasab untuk isim-isim yang berbeza. Jadi berikut dia akan menunjukkan beberapa kaedah untuk kita faham macam mana nak attachkan nasab tu kepada apa-apa isim. Jadi tengoklah. Adapun awalan an-nasab ila makhtum bi ta'nis. An-nasab ila al-makhtum pada kalimah yang berakhir dengan ta ta'nis. Okey. Tuhdhafu ta ta'nis 'inda nasab. Dihazafkan ta ta'nis pada satu kalimah ketika mana kita menasabkan dia. Wa tubdalu bayan biya'i musyaddadah kusira ma qablaha, dan ditukarkan ta ta'nis yang dihazafkan tu kepada ya musyaddad dan dia baris bawah sebelum ya tersebut. Kita tengok ada contoh. Hadarah menjadi hadari. Nampak? Ta marbutah dihazafkan dan digantikan kepada ya nasabiyah. Adapun Fatimah jadi Fatimi. Siyahah, siyahi. Jadi perhatikan pada ta marbutah pada muannas tersebut dia akan dihazafkan dan digantikan dengan ya. Wa hadza lil mudzakkar. Dan ini adalah untuk
muzakkar. Dan ini adalah contoh-contoh hadari, fatimi, siyahi adalah untuk penggunaan muzakkar. Okey, jadi menggunakan pada kita boleh menggunakan nasab pada keduanya, muzakkar dan muannas. Jadi ini adalah contoh pada muzakkar. Jadi untuk muannas, simple as we understand, tambahkan ta marbutah sahaja sudah mencukupi untuk menasabkan pada perempuan. Baik, adapun yang kedua, sanian an-nasab ila maqsur, disebabkan pada maksur, isim maksur. Isim yang mana berakhir dengan alif lazimah. Idza kanat alif al-maqsur thalitha tatallaba wawan 'inda an-nasab nahwu asa asawi, fata fatawi, riba ribawi, hama hamawi, nuwa nawawi, nuwawi nawawi. Baik. Perhatikan, jika mana isim maksur tersebut alifnya yang ketiga berubah jadi waw ketika nasab. Okey, perhatikan. Alif duduk di tempat yang ketiga. 1, 2, 3 ada alif. Jadi akan jadi waw. 1, 2, 3. Ni ada alif lazimah di sini. Jadi dia akan tukar pada waw. Sama juga riba ada alif. Hamatun orang ketiga ada alif. Jadi tukar jadi waw, tukar jadi waw. Sama juga seterusnya. Nuwah. Jadi nampak ni. 1, 2, 3 alif. Jadi perhatikan, kalau isim maksur, alif dia duduk pada tempat yang ketiga, kita akan tukarkan pada waw. Wa yumkinu hadfuha aw qallabaha atau qalbuha wawan idza kanat ar-rabi'ah thani wa thani al-maqsur sakinan. Okey, dan juga dibolehkan untuk hazaf ataupun menukar waw jika mana isim maksur tersebut huruf keempat dia dan yang kedua dimatikan. Okey, perhatikan. Ulang dari sekali. Dan boleh juga guna tukar ke waw ni jika mana yang keempat, huruf yang keempat dan huruf yang kedua mati. Okey, tengok pada contoh. Mulhi. Nampak ni? Mulhi. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 dengan 4 dia akan menjadi sakin. Jadi dia mencukupi syarat ni. Jadi kita boleh tukarkan dia juga kepada waw. Jadi sepatutnya macam ni, mulhiyin. Jadi malhawi, malhawi, mulhawi, macam tu lah. Okay. Fokus pada kaedah dia saja. Pembarisan tu nanti. Sebab ni nama tempat mungkin kita salah. Okay. Tapi yang penting kat sini adalah kaedah dia. Perhatikan. 4 dan 2 adalah mati. Macam ni. Yang ketiga adalah alif. Okay. Ini tonto. Nampak ni? Mati. Jadi tontai. Boleh jadi tontawi. Okey. Perubahan dia. Ni jadi ni. Jadi tu je dia nak cakap. Jangan fikir banyak-banyak. ويجب حذف ألف المقصور إذا كانت الرابعة والثاني مقصور متحركا أو كانت خامسة فما فوقه. Dan diwajibkan untuk menghazafkan alif maksur tersebut jika mana yang keempat dan huruf yang kedua berbaris. Au kanat khamisah fama fawqa, ataupun yang selebihnya lah. 4, 2 berbaris. Ataupun yang kelima. Yang keenam. Dan dia ikut pada wazan kataan tersebut lah. Tengok berapa huruf ada kataan. Okey, kita tengok pada contoh. Untuk Rabi'ah. Barada, baradi, Kanada, kanadi, qalma, qallama. Masa nombor 4 ni. Okey. Dia kata dekat sini, yang keempat ada jadi maksur dan yang kedua berbaris. 1, 2, 3, 4 maksur. 1, 2, 3, 4 maksur. 1, 2, 3, 4 maksur. Yang kedua berbaris. Jadi wajib hazaf alif.
1, 2, 3. Nampak ni? Dia buang alif. So, jadi ni memenuhi syarat ni. Yang mana yang keempat dia adalah maksud. Dan yang kedua berbaris. Jadi dia hazafkan alif tersebut. Jadilah baradi, kanadi, qalamai, qalamai. Okey. Adapun yang untuk huruf yang kelima, tengok pada contoh seperti Mustafa. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kelima adalah maksud dia dekat sini. Jadi kita hazafkan ya ni ganti dengan ya nasab. Nampak? Dia takkan bertemu dua ya sakinah. So, ada pun mustashfa, perhatikan. Ada alif lazimah di situ juga. Jadi kita buang alif lazimah tu. Alif maksud. Dan gantikan dengan ya nasab. Sama juga dengan Libya. Libya. Jadi Libi. Ni kat sini Libi. Ataupun Espanya. Jadi Espanya. Faransa. Faransawi. Faransi. Okay. Tadi Faransawi tu istimak. Tetap nanti korang belajar. Okey, untuk yang ketiga, salisan dinasbahkan kepada isim manqus. Perhatikan, kena ingat apa tu isim manqus. Okey. Taqallaba ya al-manqus. Ya al-manqus wawan. Wa yuftah ma qablaha idza kanat thalitha. Okey, ya manqus tersebut akan berubah menjadi waw dan difathahkan sebelum waw tersebut jika yang ketiga apa? Kita tengok contoh. Sempurna saya tak terangkan habis. Okey, contoh amin jadi amuwi. Syaji, syajawi. Amuwi, syajawi. Okey. Jadi dia kata kalau yang ketiga adalah manqus, huruf manqus tersebut, jadi dia akan ditubahkan ya tersebut menjadi waw. Jika isim manqus tersebut, huruf yang ketiga menjadi ya manqus tersebut, jadi ya tu sendiri kita akan ubahkan jadi waw untuk menjadikan dia dalam bab nasab ataupun nisbah. Contoh amin. Perhatikan dekat sini ya ada ya sebenarnya. Okey, jadi dia hazafkan jadi amwi. Okey. Ada pun syaji, nampak ni. Kat sini dia jelas, ni tak jelas. Ni biasa ni sebelum dia ada huruf jar biasa. Dia akan buang tu. Sebab dia masukkan terus. Dia akan hazafkan yang manqus tu. Jadi kat sini dia terus tukarkan kepada waw. 1, 2, 3. Nampak ni? Sebab bila nasab, bila iltiqa antara dua ya, dia akan jadi cacat ataupun pertelingkahan pelanggaran antara dua huruf sakinah. Macam takkan kau nak cakap amuyi, itu tak boleh kau cakap amuyi. Mesti ada satu yang ringan untuk korang sebut. Jadi dia buatlah kaedah kat situ menjadikan amuwi. Dia jadikan waw untuk mengelakkan dua ya berlanggar antara satu sama lain. Jadi sama juga korang akan susah sebut. Kalau amuyi, contoh macam syajiyi, korang nak nasabkan dia tapi dia ya dengan ya. Jadi macam mana nak senangkan dia? Tukar dengan waw. Jadi kaedah mempermudahkan untuk lisan. Idza kanat ya al-manqus rabi'ah, jika mana kataan manqus tersebut yang manqusnya pada huruf yang keempat, fayajuzu hazfuha aw qallabuha wawan ma'a fathi ma qablaha. Jika mana ya manqus tersebut duduk di tempat yang keempat, huruf keempat, maka fahamkan yang huruf keempat adalah kalimah manqus, tetapi ya tersebut duduk pada huruf yang keempat. Okey, itu yang dimaksudkan rabi'ah. Fayajuznya, maka dibolehkan, diberi pilihan untuk hazaf ataupun merubahkan ia kepada waw sekali dengan fathah apa yang sebelumnya. Contoh nadi. Perhatikan, dia 4 huruf. Jadi huruf yang keempat tu adalah manqus. Jadi dia akan kat sini dia kata boleh hazaf ataupun tukarkan kepada waw. Jadi dia ada dua jawapan kat sini. Nadi boleh jadi nadi ataupun nadawi. Nadi ataupun nadawi. Jadi ni adalah dua cara.
Dua-dua senang sebut dan sebab tu diterima. Okay, ada perbahasan lain lah. Atau ada pun seperti Ghazi. Ghazi, perhatikan, kita boleh cakap Ghazi boleh jadi Ghaziyi ataupun Ghazawi. Jadi boleh hazaf ataupun boleh tukarkan sahaja kepada waw. Ni hazaf. Bila hazafkan yang ni, Ghazi, hazafkan ya, tukar kepada ya nasab. Jadilah macam ni, Ghazi ataupun Ghazawi. Wa yajibu hazfuha idza kanat khamisa fama fawqa, dan diwajibkan untuk menghazafkan ya manqus tersebut jika mana dia duduk di tempat yang ke-5. Dia duduk pada ya manqus tersebut duduk pada huruf yang ke-5. Contoh muftadi, jadi dihazafkan digantikan dengan ya nasab, jadi muftadi. Mustadi'i, jadi dihazafkan. Sebab tu korang nampak sama kat sini, sebab ni ya manqus dan ni adalah ya nasab. Macam nak bezakan ya manqus dengan ya nasab? Secara zahirnya korang akan nampak dia ya musyaddadah. Untuk nasab dia ya musyaddadah dan kusira ataupun futiha ma qablaha. Rabi'an, an-nasab ila al-mamdud. Okey. Ingat isim mamdud adalah isim yang mana berakhir dengan hamzah mamdudah. Okey, tengok. Takunu nisbah ila al-mamdud ala thalatha ahwal. Okey, nisbah untuk isim mamdud ada 3 keadaan. Taqallaba hamzatuhu li ta'nits wa nahwu hamra, hamrawi. Okey, dia boleh berubah hamzahnya li ta'nits sebagai wawan. Adapun okey, contoh hamra, perhatikan. Ini adalah hamzah untuk ta'nits. Okey, untuk warna wazan ni hamra, fa'la ni dia jadi muannas. Jadi di sini korang boleh ubahkan hamzah tersebut hamra menjadi waw, tukar kepada waw, hamrawi. Tabqa hamzatuhu al-asliyah ala haliha nahwa ibtida'. Okey, ataupun korang boleh staykan sahaja hamzah asliyah tersebut pada keadaan dia. Contoh ibtida', staykan hamzah tu, tak perlu hazafkan. So ni adalah pilihan, dia bagi pilihan. Atas first tadi dia bagi pilihan untuk korang tukarkan waw tersebut, tukarkan hamzah tersebut menjadi waw. Jadi kat sini perhatikan, hamzah hilang, dia jadi waw. Kat sini dia bagi kekalkan saja hamzah tersebut dan tambah nasab ya. Nasab tu adalah ya dia sahaja. Tapi disebabkan macam tadi tu, yang dia bila bertemu dengan ya dua tu, dia sebab tu dia bagi letak waw supaya tak susah sebut, macam amiyi jadi macam tu. Jadi dia suruh letak waw supaya korang tak tu, perhatikan tu je. Okey, ada pun yang ketiga, yajuz ibqa hamzah atau qallabaha wawan idza kanat munqalibah an waw aw ya. Boleh kekalkan hamzah ataupun tukar waw jika mana munqalibah an waw aw ya. Jika korang nak tukarkan dia kepada waw ataupun ya. Contoh kisah kat sini, so ada 3. 1 2 3. 1 tukar, 2 kekalkan, ketiga dibagi kedua-dua pilihan. Kisah menjadi kisai ataupun kisawi, binai, binawi. Dia bagi semua pilihan bagi sini. Jadi untuk isim mamdud korang kena ingat ada 3 cara. Tukar, kekalkan ataupun tukar ataupun kekal. Baik. Khamisan, an-nasab ila fa'ilah wa fu'ilah. Tuhzafu 'inda an-nasab ya'an kullu ismi ala wazni fa'ilah ataupun fu'ilah nahwu jahina, jahani, haniyah, hanawi, tawiyah, tawi. Wa yabqa ala halihi idza kana mud'afan nahwu umaymah, umaymi. Okey. Adapun untuk wazan fa'ilah atau fa'ilah, dia tuhzafu 'inda nasab ya'an kullu ismi ala wazni. Jadi dia akan hazafkan huruf ya. Ada yang mana-mana isim yang berwazan ke wazan ni
dia akan dihazafkan ya jika mana korang nak menasabkan dia. Jadi berarti kat sini nampak ni Juhainah ataupun Jahina ni korang perhatikan jadi ya kat sini. Jadi bila nak nasab dia, jadi dia buang ya. Sama juga kat sini. Di sini ada 2 ya, dia buang. Ditukarkan kepada wow. Ya, dia buang juga. Tawiyah, dia tawi. Wa yabqa ala halihi idza kana mut'affan. Dan dia kekal dalam bentuknya jika mana dia mut'af. Mut'af apa yang maksudnya mut'af di sini? Umaymah. Apa ini? Aku rasa yang dimaksud kat sini ada 2 perkataan yang berulang. Perhatikan sini. Mim. Dia tak buang ya. Dia akan jadikan nasab terus. Tak boleh dulu, nanti aku tak angkat. Tapi aku rasa tu. Itu yang mu'af. Mu'af ni ada yang berganda. Okay, kita lihat pada yang ke-6. An-nasab ila fa'il wa fu'ail. Jadi mana-mana kalimah yang berwazankan wazan fa'il atau fu'ail kama huwa. Okay. Jadi tak ada perubahan di situ. Di kama huwa ni maksudnya jadi sebegitu je lah. Macam mana dia asal, macam tu lah dia bila berubah. Jadi contoh Thaqif menjadi Thaqifi. Utail Utaili. Jadi dia tak ada buang, tak ada kekalkan, dia just tambah ya nasab tersebut. Okey. Adapun yang ketujuh, sabian, dinasabkan kepada isim sulasi maksur al-ain. Okey, apa itu isim sulasi maksur al-ain? Isim sulasi iaitu isim yang ada wazan 3 huruf sahaja, sulasi. Jadi maksur al-ain, jadi perhatikan. Bila kita cerita tentang wazan, setiap wazan ada asli dia, ada akar dia fa'ala kan. Jadi di sini mana kes dia yang ain tersebut, fa'ala, ain tersebut, ain a tu, dia akan jadi kasrah. Okey, jadi dia fa'ilah lah ataupun fa'ilun. Tuftahu ain kullu thulathi maksur al-ain inda nasb. Okey, kita contoh. Dia bagi contoh Malik. Okey, perhatikan. Ini adalah isim sulasi yang mana ain dia dikasrahkan. Malikun. Okey, apakah wazan dia? Wazan dia sama je. Kita akar dia fa'ilun. Tak adalah panjang. Dia fa'ilun. Ain lam. Okay. Jadi perhatikan, lam tersebut duduk pada ain, dia adalah maksur. Jadi di sini kaedah dia adalah untuk memfathahkan apa yang maksur. Jadi malikun jadi malaki. Alhamdulillah. Wa kadzalika tuhdhafu ya an kullu ismi ala waznin fa'liyah ghairi mu'tal al-ain wala mud'af wa tuftahu ainuhu 'inda nasab nahu hanifah hanafi. Okey. Dan begitu juga dihazafkan ya setiap isim yang berada pada wazan fi'liyah yang tidak mu'tal al-ain wala mud'af wa tuftahu ainuhu 'inda nasab dan difathahkan ainnya ketika nasab. Okey, jadi ni fa'liyah ghairi mu'tal al-ain. Okey, jadi tengok pada contoh Hanafiyah adalah Hanafi. Jadi dia kata kat sini dihazafkan ya. Dihazafkan ya pada fa'liyah wazan fi'liyah yang tidak mu'tal al-ain. Jadi ini adalah perkataan yang dia mu'tal al-ain. Korang kena check balik asal dia, akar dia mesti dia tak mu'tal al-ain. Jadi sama juga dia buang ya tu, dia akan tambah nah untuk bila mana korang nak jadikan nasab, buang ya. Wa yabqa ala halihi dan dia akan kekal jika mana mu'tal al-ain. Okey, tadi kalau tak mu'tal al-ain kita akan buang ya. Dan jika dia mu'tal ain, okey, mu'tal ni apa-apa huruf mu'tal dia duduk pada wazan tersebut.
Contoh dia kata pada ain tu huruf mu'tal, jadi dia alif wawiyah lah, huruf mu'tal tersebut. Dan dia akan kekal pada keadaannya jika mana dia ain tu mu'tal ataupun mub'as ataupun dia berulang. Okey, haqiqah, haqiqi, perhatikan. Haqqaqa, haqqa, haqqaqa, haqiqah. Okey, aku rasa ni contoh untuk mub'as. Haqqaqa. Kat sini tak ada. Contoh, okey. Ni untuk contoh mud'af. Mud'af ni adalah dia berulang kataan. Ataupun sebenarnya mud'af ni dia macam musyaddad tau. Dia ada something yang berulang kat situ. Macam haqiqah, haqiqi. Jadi dia tabaqah kamahiyah. Jadi ya kat situ tak buang. Okey. Sama ada pun perhatikan, dan juga mu'talal yang mana dia mu'talkan ain pada akar tersebut. Macam tawilah, asalnya adalah tala. Orangnya je tala. Jadi ain tersebut fa'ala kan. Ain tersebut tala, iaitu dia ain dekat situ dia menjadi huruf, salah satu daripada huruf mu'tal. Untuk kes ni adalah alif. Jadi korang kekalkan saja dia punya ya kat situ. Dan tambahkan nasab dan dia ikut asal lah. Kalau dia ada tambah butah, buang tambah butah, tambah ya nasab je lah. Jadi tawilatun jadi tawili. Okay, yang ke-8 adalah nasab ila musanna. Nasab ila musanna wal jama' wa alam murakkab. Okey. Yang ke-8 adalah nasab jika mana korang nak tambahkan daripada musanna yang 2, jama' lebih dari 3, wal alam murakkab. Korang dah belajar apa itu alam murakkab pada bab mamnu min sarfi. Okey. Kalau tak ingat, buka balik. Okey. Yuraddu ila mufradihi 'inda nasbi kullu musanna wa jama'. Dikembalikan balik kepada mufradnya ketika mana korang nak menasabkan setiap mana yang musanna ataupun jama'. Okey, jadi senang je. Apa-apa perkataan yang musanna ataupun jama', korang nak nasabkan dia, korang pulangkan dia balik ke dalam keadaan mufrad dia. Nahwu azizan. Jadi kat sini adalah musanna. Nah, nampak alif nun. Kat sini adalah musanna. Buang tanda musanna tu, tambah tanda nasab je lah. Sama ada pun kutub, tengok pada mufrad dia. Apakah mufrad bagi kutub? Jadi jawapannya adalah kitab. Baru kau boleh nasab dia. Kitabi. Taib. Senang. Okey, yansibul murakkab al-idafi ila sadrihi idza amnul labsi wa illa nisba ila ajzi. Okey, dinisbahkan yang murakkab idafi tadi tu, alam murakkab tu, ila sadrihi idza amnul labsi. Wa illa nasba ila ajzi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan amnul labsi dengan ajzi di sini? Okey, tak apa, kita tengok pada contoh. Badruddin dia akan jadi Badari. Abidur Rahman jadi Rahmani. Abu Ya'qub jadi Ya'qubi. Okey, tak apa. Ni kat AV dulu. Tapi dia ada cara je nak tengok. Jadi nanti aku tahu apa tu lamul labsi. Ataupun kalau kita boleh rujuk pada orang yang lebih mengetahui tentang ni lah. Dia ada terma dia ni. Tak berapa faham. Karat. Okey, ada pun disebabkan untuk murakkab isnadi ila sadrihi wa yatrahu wa'ajsi. Ba'li ba'labi. Jadal maula jadi. Okay, jadi untuk yang ni aku tak tahu sama ada aku dah belajar atau tak ingat ataupun aku tak nak belajar masuk. Baik. Okey. Aku rasa setakat tu saja untuk bab nasab ni. Dia tak susah. Just korang kena ingat. Highlight dia adalah pada ni gharad dan pada kaifiyah. Berarti kan ada 8 tadi kan. Ada 8.
Jadi ada 8 jenis perkataan yang mana akan berubah dan dibahaskan bagaimana kita nak nasabkan kepada 8 jenis ni. Dia adalah perbahasan ni. Jadi korang kena ingat lah. Ni adalah highlight lah. 8 ni adalah highlight dia. Dan bersama contoh. Taba'an. Taib. Okey. Ila huna faqat. Idza indakum ay soal, bolehlah rujuk balik ataupun boleh kontak lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.